Dan yang ketiga, anda akan belajar macam mana nak buat Facebook Ads. Cara kos rendah tapi jualan tinggi. So ada 3 unsur ni, di mana bila you kehilangan mana-mana unsur ni pun, anda susah nak menjayakan bisnes anda untuk jangka masa panjang. Anda tak nak dapatkan hasil masa pendek saja, tapi anda nak menjayakan bisnes online jangka masa panjang. Sebab tu anda perlukan 3 unsur ini, iaitu Facebook page, copywriting dan juga Facebook Ads. So sekarang kita akan belajar pasal Facebook page dahulu. So Facebook page, kita akan belajar macam mana nak buat penarikan trafik percuma ke page anda. So cuba komen di bawah siapa yang sudah ada Facebook page untuk bisnes anda. Okay, kalau anda sudah ada Facebook page untuk bisnes anda, komen di bawah 1. Kalau anda belum lagi ada Facebook page di bawah, komen dekat bawah 2. Kalau anda belum lagi ada Facebook page untuk bisnes anda, komen dekat bawah 2. Kalau anda sudah ada Facebook page untuk bisnes anda, komen dekat bawah 1. Okay, sebab nak buat survey dulu, tengok sama ada kebanyakan daripada awak semua ni dah ada Facebook page ataupun belum lagi. Okay, nampaknya kebanyakan ada Facebook page, ada yang tak ada, belum lagi Facebook page. Jangan risau, tapi anda kena ada Facebook page untuk bisnes anda. Sebab banyak kelebihannya untuk adanya Facebook page untuk bisnes anda. Right, so lepas kelas ni, kalau anda belum lagi ada Facebook page, nampak adanya yang belum lagi ada Facebook page tu, kena pergi mencipta satu Facebook page untuk bisnes anda. So Facebook page tu, tapi yang ada Facebook page, siapa adanya masalah tak cukup traffic ke page anda, tak cukup engagement ke page anda, bila post tu tak ada orang nampak ataupun tak ada orang like, tak ada orang share, tak ada orang komen, macam post untuk syok sendiri saja. Okay, cuma komen di bawah kalau anda ada masalah ni. So sekarang saya akan ajarkan macam mana nak buat penarikan trafik secara percuma, macam mana nak tarik lebih ramai orang ke page anda secara percuma. Nak ke tidak? Nak belajar atau tidak? Ini ada formula dia. Ada formula, ada cara dia. Bila anda belajar ni, simple sahaja. Tak kira page anda macam mana sekarang. Simple saja. Anda nak ke tidak? Okay? Sangat bagus. So kita akan belajar macam mana nak menarik trafik percuma ke page anda. So first, kita kena tahu dulu apa yang paling penting sekali dalam pengurusan Facebook page anda. Apa agaknya yang paling penting sekali? Adakah ia page like ataupun page follower ataupun apa lagi? Apa yang anda rasa paling penting sekali dalam pengurusan Facebook page anda? Adakah ia page like? Adakah ia page follower macam apa yang anda belajar di luar, ataupun apakah metrik ataupun faktor yang lain? Apa yang paling penting sekali? Okey, ada yang kata page like, ada yang kata follower, ada yang kata engagement. Betul tu, siapa yang kata engagement? Betul. Bukan saja page like ataupun follower, tapi engagement. Engagement yang paling penting sekali, dan saya akan tunjuk kepada anda kenapa. Apa itu engagement? First of all, engagement tu sebenarnya simple saja, iaitu like, comment, share dekat post anda. Setiap satu post yang anda letak tu, sama ada dia ada like, sama ada dia ada share ataupun ada komen. Itu engagement. Kalau anda meramaikan ataupun banyakkan engagement dekat page you, anda akan berjaya menarik traffic ke page anda, dan anda akan nampak kesannya. Alright, engagement. So kita tengok contoh ni. Contoh ni kita boleh nampak kenapa engagement tu lagi penting daripada page like ataupun follower. Bila anda tengok, pernah tak anda nampak follower ataupun page like page ni lebih kurang 10,000. Kenapa agaknya post dia hanya ada 1 like saja? Kenapa agaknya? Dan bila you fikir pasal ini, anda rasa walaupun dia ada banyak page like ataupun page follower yang banyak, adakah bisnes dia bagus ke tidak? Bila post dia ada 1 like saja, you rasa bisnes dia bagus atau tidak? Kalau tak, kenapa agaknya? Kenapa agaknya? Jom kita tengok lagi satu contoh. Contoh ni page dia lagilah ramai. Ada lebih kurang 300,000 orang yang like ataupun follow dia.
tapi post dia still 4, 7. Kenapa agaknya? Dan kalau reaksi dia ataupun post like dia setakat 4, setakat 7, anda rasa bisnes dia macam mana? Anda rasa bisnes dia macam mana? Okey, siapa yang rasa bisnes dia bagus bila post reaksi dia 4 dan 7 saja? Walaupun page follower dia ada 300,000, siapa yang rasa post dia 4, 7 like, bisnes dia bagus? Okey, cuba komen di bawah. Siapa yang rasa bisnes dia tak bagus? I tak tahu. Tapi daripada nampaknya reaksi, at least pengurusan page tu boleh di-improvekan lagi. Okey, faham tak? So, sebab kenapa kita kena faham? Sebab orang tak nampak. Bukan sebab post dia tak bagus, tapi orang tak nampak. Bila kita faham bahawa Facebook sebenarnya ada age rank, kita nampak age rank ataupun formula dia, ada algorithm. Algorithm tu formula. Algorithm maksudnya Facebook ada cara pengiraan, formula pengiraan yang akan mengehadkan post anda dinampak oleh siapa. Kalau formula pengiraan tu anda tak ikut, anda buat cara pengurusan Facebook page anda tak ikut formula Facebook, dia akan mengurangkan penunjukan post-post anda. Sebab tu secara puratannya page-page di Facebook kurang daripada 6% orang yang akan nampak. Maksudnya apa? Kalau ada 100 orang dalam page anda, 6 saja yang akan nampak. Kurang daripada 6 saja yang akan nampak setiap kali anda post. Bukan sebab post anda tak berkesan, tak cantik gambar, tapi sebab orang tak nampak. So kita kena faham. Okay? So hanya 6 daripada 100 orang yang akan nampak dalam post page anda. So tak hairanlah kalau ada 300,000 fan ataupun follower tu hanya beberapa like saja, sebab tak ramai yang nampak. Sebab tu kita kena kita kena menguruskan page kita mengikut algorithm ataupun AI ataupun formula Facebook. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab bila adanya engagement, adanya like, comment, share, barulah ada bisnes berpotensi. Kalau orang tak nampak pun post anda, macam mana anda nak buat bisnes? Macam mana anda nak buat bisnes? Sangat-sangat penting. So orang kena fahamkan, anda kena fahamkan algorithm ni, macam mana dia berfungsi. Dan saya akan ada formula yang sangat simple untuk anda. Tengah fokus lagi ke tak ni? Nak tahu ke tak formula tu? Macam mana nak tarik engagement, macam mana nak tarik traffic secara percuma. Okay? So, pengurusan Facebook page yang paling simple, paling berkesan I rasa di dunia ni lah, paling simple lagi, tak boleh nak simplekan lagi. Ni paling simple, walaupun simple tapi anda kena ikut. Iaitu macam mana anda nak menguruskan Facebook page ni, dan kebanyakan orang yang menguruskan Facebook page, anda yang post anda tak pergi, tak ada orang like, tak ada orang komen, tak ada orang share tu sebab anda tak ikut formula ini. Iaitu prinsip 80-20. Prinsip 80-20. Apa itu prinsip 80-20? Iaitu 80 engagement dan 20 jualan ataupun produk. Biar saya terangkan, siapa antara awak semua yang dalam page anda awak post saja, post jualan, post produk, post testimoni, post review, post offer. Siapa yang asyik post pasal produk dia saja, post promosi namanya? Cuba komen di bawah. Siapa yang asyik post? Jangan segan. Saya tahu anda dalam kalangan awak semua ni ada. Kita dulu pun buat macam tu. So jangan risau. Tapi sekarang ni kita dah tahu macam mana nak main ikut algorithm. Siapa yang post, hanya post produk, post offer, post service, post testimoni, asyik post dekat ni, dekat page anda saja. Cuba komen di bawah. Cakap saya. Cuba komen saya di bawah. Jangan rasa segan, sebab banyak orang yang akan buat macam ni. Dan inilah kenapa page orang mati dan orang tak perasan.
Dan dia asyik post. Lambat kelamaan page tu dah mati, dia post untuk nampak sendiri saja, shock sendiri saja. So, apa itu post promosi? Iaitu post yang berkaitan dengan promosi anda. Dan post engagement adalah post yang setakat untuk menarik minat orang saja, yang tak berkaitan dengan jualan, yang tak berkaitan dengan post promosi. Ada dua jenis post. Satu post promosi dan satu lagi post engagement. So, dekat page anda tu tak boleh ada post promosi saja. Kenapa? Biar saya terangkan. Facebook page tu macam kedai anda. Kalau bila bayangkan, kalau you seorang pelanggan, you masuk ke satu kedai. Anda masuk ke satu kedai tu, dinding kedai dia semuanya diliputi oleh poster promosi saja. Apakah perasaan anda? Cuba komen di bawah. Apakah perasaan anda? Adakah anda rasa macam, hui, bagusnya, rasa happynya tempat ni, semuanya poster promosi? Ataupun anda rasa menyampah, anda rasa bosan, anda rasa tak suka? Cuba komen di bawah. Apa perasaan anda sebagai seorang pelanggan yang masuk ke kedai macam ni? Okay? Betul? Ada yang rasa tak syok, tak happy. Okay? Tak suka. Tak selesa. Selesa atau tidak selesa? Memang tak selesa. Tapi tahu tak? Kebanyakan page yang buat macam ni, asyik post promosi saja. Sebab tu prinsip ni sangat-sangat berkesan. Sebab asalkan anda boleh ikut prinsip ni yang sangat simple 80-20, iaitu 20% daripada post yang anda letak dekat page you post jualan ataupun post promosi, dan 80% post engagement saja yang menarik minat orang lain, yang tak berkaitan dengan jualan. Anda akan dapat meningkatkan engagement di page anda dan Facebook akan suka page anda. So simple, ataupun senang cerita, setiap 4 post engagement barulah anda mengeluarkan satu post jualan ataupun post produk. Apa akan terjadi adalah kalau anda ikut macam ni, anda postkan post promosi, iaitu post yang tak berkaitan dengan jualan. Boleh menjadi satu live video, boleh menjadi satu video yang menarik ataupun kelakar ataupun berinformasi. Asalkan dia tak menjual apa-apa, dia setakat nak menarik minat orang ke page anda saja. Itu saja, simple. Bila anda dah ikut prinsip 80-20 ni, apa yang anda akan nampak? Anda akan nampak engagement page anda tu naik. Like banyak, komen banyak, share banyak. Okay, sebab anda main ikut algoritma Facebook. Kalau bila engagement tu dah naik, orang yang boleh nampak post you akan naik juga. Itu algoritma Facebook. Apakah jenis engagement post yang anda boleh ada? Anda boleh postkan artikel yang menarik, ataupun gambar yang menarik, ataupun yang paling bagus sekali adalah video. Video mengikut penyelidikan, video tu 59% lebih senang nak menarik engagement compare kalau berbanding dengan gambar dan artikel. 59%. So maksudnya kalau anda nak buat post engagement, anda nak meletakkan lebih banyak kandungan video dekat page anda. So kalau Facebook, bila dia nampak apa yang akan terjadi, macam mana algoritma dia berfungsi adalah, bila dia nampak, kenapa setiap post tak ada like, tak ada komen, tak ada share, apa akan terjadi? Anda tak tahu, tapi mungkin page anda telah dibunuh secara senyapnya. Sebab bila setiap satu post tu tak banyak like, tak banyak komen, tak banyak share, maksudnya Facebook tahu anda tak ikut algoritma. Bila tak ikut algoritma, dia akan potong traffic. So semakin lama semakin kurang orang akan nampak page anda. Kebanyakan daripada anda tu kena buka page baru. Jangan risau, buka saja page baru dan ikut prinsip 80-20 ni. Sebab bila Facebook nampak post anda, setiap satu post tu adalah like, adalah komen, adalah share, dia akan meningkatkan orang yang boleh nampak post anda. Dan bila you kena algoritma, okey, adalah bisnes berpotensi, barulah anda boleh ada chance ni untuk menjual dan nampak jualan anda meningkat. So faham atau tidak? Itu sangat-sangat penting. Sebab tu lain kali kejayaan pengurusan Facebook page anda tu, anda kena ingat formula EAT. Formula EAT. Bila you makan, okey, setiap kali anda makan, anda ingat saja formula EAT, formula EAT. Formula EAT tu apa? Anda kena ingat engagement, anda kena ingat
algoritma Facebook, dan anda kena ingat traffic. Bila adanya engagement di page anda, anda akan kena algoritma. Dan bila anda kena Facebook punya algoritma, dia akan meningkatkan traffic ke page anda. So, anda kena ingat dan mencatatkan dalam nota anda dan mencatatkan dalam komen juga. Ingat, formula EAT ni yang akan menjayakan pengurusan Facebook page anda. Sangat-sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Ingat formula EAT, ingat engagement, algoritma dan traffic. Letak dalam komen. Ini idea sangat-sangat penting. Ingat masa makan, ingat masa lepas makan, sebelum makan tu ingat formula EAT. Dan ikut EAT, anda akan nampak kenaikan traffic ke page anda secara percuma. Okay, ini salah satu cara, prinsip yang paling simple dan paling efektif sekali. So, itu adalah untuk Facebook. Dan next, balik ke segitiga bina bisnes online. Anda dah dapat manfaat ke tidak? Dah belajar something new ke tidak? Nak belajar unsur yang kedua ke tu? Lepas ni? Okey, sangat bagus. Bersemangat lagi ke? So, lepas ni kita akan belajar unsur yang kedua dalam segitiga bina bisnes online, iaitu copywriting. Hush, okey, ni part yang banyak orang terlepas. Sebab kebanyakan orang bila dia tak dapat hasil daripada Facebook ads dia. Okey, cuba awak semua buat survey dulu. Bila Facebook ads awak tak berkesan, bila Facebook ads anda tak berkesan, apakah sebabnya? Ada yang akan kata setting, ada yang akan kata targeting, ada yang kata banyak sebab dia. Tapi saya selalu kata, kalau Facebook ads tu tak berhasil, anda kena fixkan, anda kena solvekan apa yang orang boleh nampak dulu sebelum anda menyelesaikan, anda kata masalah tu daripada apa yang orang tak nampak. Anda menyelesaikan apa yang orang boleh nampak dulu. So, masalahnya biasanya dekat apa yang orang boleh nampak. Dan apa yang orang boleh nampak adalah copywriting dan juga kreatif anda. Okey, iaitu gambar ataupun video. Tapi yang biasanya gambar video tak jadi masalah. Yang masalah tu orang adalah dekat copywriting. Dekat pasaran Malaysia terutamanya 99% dia tulis copywriting tanpa formula. Cuba komen di bawah kalau anda pakai copywriting, anda tulis copywriting dekat post promosi. Okay? Ataupun, biar saya menerangkan copywriting tu. Copywriting tu adalah sebarang penulisan perkataan yang dekat post anda dekat Facebook. Itu copywriting. So, siapa yang tulis copywriting ada formula sendiri. Ataupun you ada ikut apa-apa formula, cuba komen di bawah. Siapa yang tak ada, komen tak ada. Siapa yang ada, komen ada. Cuba komen di bawah. Dan kita akan nampak kenapa kebanyakan orang yang buat post dekat Facebook tu takkan pergi. Sebab kebanyakannya copywriting tak ikut formula. So, kita boleh nampak kebanyakan memang kita tak ada formula. Tak ada orang ada formula. Tapi ingat, macam I kata tadi tu, kalau you tak ada formula tu, you akan tulis sesuka hati. Tapi kalau kita ada formula tu, bila you ikut saja formula, you akan nampak hasil yang sangat-sangat bagus. So, dah ready ke belum? Kita akan belajar copywriting dan kita akan belajar apakah formula yang dah berkesan di Malaysia, yang kita dah test dalam 31 industri yang berbeza, yang dah terbukti berkesan. Okay? So, kita boleh nampak ini salah satu contoh penjualan property yang sangat-sangat biasa kita nampak dekat group, dekat post-post, dekat page di Malaysia. Kita boleh nampak penjualan, ini sebagai satu contoh saja, penjualan property. Okay, for sale, boleh full loan. Boleh full loan, medium cost flat Taman Daya, Jangan Sagu, 3 bed, 2 bath, 650 square feet, facing playground, 130k. Others units also available. More than 200 listing di Johor Bahru. Dia tak ada salahnya, tapi ini cara kebanyakan orang akan buat bila dia jual property. Okay, satu lagi contoh. Ini adalah untuk penjualan mesin Kuwait. New water purifier model from Kuwait. Glaze, PM if interested. Okay, semua produk Kuwait design anything. Okay, RO water, 6 liter digital touch panel. Ni pun kebanyakan orang akan buat.
Biar saya buat survey dulu. Siapa yang sudah rasa post ni sangat-sangat menarik? Siapa yang rasa post ni sangat-sangat menarik? Yang tak rasa tak menarik tu jangan komen, okey? Tak apa. Kita sendiri tahu. Siapa yang rasa post ni sangat-sangat menarik, anda teringin sangat nak membeli daripada dia? Mungkin tak banyak. Kalau ada pun tak banyak. Tahu tak kenapa? Sebab kebanyakan orang yang menjual kowe akan tulis macam ni. Itu satu. Yang kedua tu, bukan bila kita menjual online tu, bukan kita saja yang menjual produk ataupun servis kita. Orang lain, jiran kita, kawan kita, rakan kita pun menjual sama. Pesaing anda pun menjual barang yang sama juga. Kalau anda semuanya tulis benda yang sama, macam mana kita nak membezakan diri kita dengan orang lain? Gambar pun lebih kurang sama. Betul? So satu-satu caranya anda nak membezakan anda diri dengan orang lain tu adalah melalui penulisan, copywriting anda. Tapi kalau anda tulis tanpa formula, tulis suka hati saja, macam mana anda nak membezakan diri anda dengan orang lain? Ada formula dia, ada cara dia untuk menulis, untuk menarik minat orang. Dan itu bukan setakat bagi info saja. Apa yang mereka buat dalam dua-dua contoh ni adalah mereka bagi informasi saja. Itu cara penulisan kebanyakan orang. Kebanyakan orang akan tulis informasi saja. Tapi kalau anda menampak engagement tu 6 like, 6 share, agaknya siapa yang like, siapa yang share? Agaknya biasanya sendiri yang like, sendiri yang share. Okay? Siapa yang boleh berkait rapat dengan perasaan ni? Sendiri yang like, sendiri yang share, sendiri yang bump, sendiri yang komen supaya post tu naik. Ada tak pengalaman macam ni? Sebab tu anda berada dalam kelas ni, saya tak nak anda ada pengalaman macam ni lagi. Jangan buat macam ni lagi. Jangan tulis tanpa formula lagi. Sebab fokus anda dalam copywriting jangan bagi informasi saja. Bila anda bagi informasi saja, anda macam semua orang, kebanyakan orang. Dan bila anda tulis copywriting anda macam semua orang yang lain, saya nak tanya, macam mana pelanggan, kalau saya seorang pelanggan tu, macam mana saya nak membezakan diri saya, ataupun macam mana saya nak membezakan anda daripada penjual lain? Pernah tak anda terfikir soalan ni? Macam mana anda nak membezakan? Contohnya kalau anda menjual kowe ke, kuku ke, ataupun anda menjual property ke, ataupun apa-apa saja produk yang anda menjual tu, macam mana anda nak membezakan anda diri sendiri dengan penjual lain? Kalau anda menulis benda yang sama saja, rupa lagi kacak lebih cantik ke? Bukan kan? So simple, jangan fokus dekat bagi informasi. Copywriting anda kena membina gambaran dan emosi. Sebab bila orang membeli online, dia membeli mengikut emosi dia dan perasaan dia. Sebab dia tak nampak barang anda, dia hanya boleh membeli mengikut emosi. Faham atau tidak? Dia tak boleh membeli mengikut demo. Sebab dia tak dapat nak demo. Melainkan you buat appointment. Itu lain cerita. Tapi bila orang membeli online, kebanyakannya dia membeli sebab dia nampak gambar anda, dia nampak perkataan anda, dan dia rasa okay, power. Perkataan dia, apa yang dia tulis ni membuatkan saya rasa macam macam power lah benda ni, saya nak membeli lah ni. Itu macam mana orang membeli online. Itu psikologi orang yang you kena faham. Copywriting ni anda kena melukis satu gambaran apakah hasil yang orang boleh dapat bila mereka menggunakan produk ataupun servis anda tu. Apakah hasil yang orang boleh dapat? Bila orang boleh bayangkan, orang boleh ada perasaan. Bila orang ada perasaan, barulah dia akan membeli. Ini sangat penting. Orang kena ada gambaran dulu dalam minda dia sebelum dia ada perasaan. Bila dia adanya perasaan, baru dia ada emosi, baru dia akan membeli. So copywriting tu adalah anda kena melukis gambaran menggunakan perkataan. Anda kena melukis gambaran menggunakan perkataan. Jangan bagi informasi sahaja. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting. Tolong jangan bagi informasi saja. So, bila you buat eco formula yang saya akan mengajar anda, bila anda buat eco formula, apa yang akan terjadi? Anda boleh nampak. Jangan risau pasal perkataan yang terlalu kecil. Ini sebagai contoh saja.
Saya nak anda fokus dekat hasil dia. Hasil ini contoh Bina Bisnes Online. Page Bina Bisnes Online, setiap satu post promosi kita ikut formula yang saya akan ajar. Setiap kali kita letak post, bila you ada satu post promosi yang mungkin engagement dia tinggi, okay, you boleh nampak like dia banyak, komen dia banyak, share dia banyak, you boleh kata itu luck. Tapi kalau setiap satu post yang ikut formula pun akan nampak hasil yang bagus. Okay, ini pun ikut formula. Jangan risau pasal perkataan yang kecil. Tengok hasil dia. 1.7 like, comment, share, 946 komen dan 200 lebih share. Ada yang 13 reaksi, like, comment, share, 2000 komen, 500 dekat 600 share. Bila setiap kali kita ikut formula yang saya akan ajar kepada anda ni, anda akan nampak meletupnya engagement dekat post anda. Maksudnya dia akan membawakan jualan kepada bisnes anda juga. So nak belajar tak formula ini? Nak belajar tak formula ni? So formula ni saya akan ajar kepada anda macam mana nak menulis cara yang mengikut psikologi pembelian orang yang membuatkan orang membeli daripada anda. Bukan jumpy. Okay, kita bukan mengajar jumpy. Ini bukan magic. Kita ikut psikologi orang membeli dekat online. Dan kita dah test sampai lagi kita dapat formula ini.